Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para pensyarah, Dr. Ramesh dan Madam Lee, sahabat-sahabat, rakan-rakan dan tak lupa juga kepada semua yang menonton video ini. Baik, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Syakir bin Muhammad Zain, PS3T31 bagi kursus Asas Penyelidikan dalam Pendidikan PKUK 3143. Jadi hari ini saya akan membentangkan tentang cadangan kajian saya yang bertajuk penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada pendahuluan dan latar belakang kajian. Di sini saya senaraikan dua perkara. Yang pertama, penggunaan multimedia dalam PTPC merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh guru-guru pada era ini. Semua guru digalakkan untuk menggunakan multimedia sebagai bahan bantu mengajar ataupun BBM kerana memberi banyak aktif terhadap proses penyampaian maklumat. Daripada Usmini Ku Ahmad pada tahun 2012. Jadi kita tengoklah betul pentingnya multimedia yang sangat memberikan impak positif terhadap penyampaian maklumat dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Baik, yang kedua, pandemik COVID-19 yang melanda seluruh negara termasuk Malaysia memerlukan sistem pendidikan mengamalkan norma baharu di mana sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan secara dalam talian atau luar talian di rumah masing-masing. Okey. Jadi sejak pandemik COVID-19 melanda Malaysia, walaupun sekarang ni pun kita sudah pun berada di fasa endemik, tetapi kita tidak dapat kita nafikan bahawa penggunaan multimedia digunakan secara meluas. Lihat saja pada hari ini kita masih lagi menggunakan multimedia yang seperti Google Classroom, Google sebagainya dalam dunia pendidikan pada hari ini. Baik, seterusnya kita tengok tujuan kajian. Kenapa kajian ini dijalankan? Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti tahap penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar atau BBM dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Seterusnya, tengok pula kepada objektif kajian. Yang mana saya senaraikan dua, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis multimedia sebagai bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pelatih pendidikan khas. Dan yang kedua, mengenal pasti tahap penguasaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pelatih pendidikan khas. Seterusnya, tengok soalan kajian. Yang turut saya senaraikan dua, iaitu yang pertama, apakah jenis multimedia sebagai bahan bantu mengajar yang digunakan dalam kalangan guru pendidikan khas? Dan yang kedua, apakah tahap penguasaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru pelatih pendidikan khas? Jadi ada dua perkara lah. Yang pertama jenis multimedia, dan yang kedua tahap penguasaan multimedia dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada skop dan batasan kajian. Skop dan batasan kajian ini terdiri daripada 30 orang responden dan responden pula terdiri daripada siswa guru pendidikan khas ambilan Jun 2019 dan responden adalah mereka yang berpengalaman mengajar selama 12 minggu di sekolah semasa waktu berpraktikum. Dan soal selidik ini adalah dijalankan melalui Google Form. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada kepentingan kajian yang saya nyatakan 3 perkara, iaitu yang pertama, mengenal pasti penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar ataupun BBM dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas yang merangkumi tahap penguasaan dan jenis-jenis multimedia sebagai bahan bantu mengajar. Yang kedua, sebagai panduan kepada guru pelatih dalam menilai semula
tahap penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam proses PDPC justru melakukan penambahbaikan kepada kemahiran dan penguasaan guru pelatih. Dan yang ketiga, memberi kesedaran dan gambaran sebenar kepada guru pelatih tentang kepentingan penggunaan multimedia sebagai BBM dalam sistem pendidikan khas dan mempersiapkan diri guru pelatih untuk bergelar guru kepada murid-murid pendidikan khas. Seterusnya, kita tengok pula kepada definisi operasional. Jadi saya bahagikan di sini untuk definisi operasional saya bahagikan kepada dua frasa. Yang pertama, multimedia sebagai bahan bantu mengajar, dan frasa kedua, guru pelatih pendidikan khas. Baik, untuk frasa yang pertama, multimedia sebagai bahan bantu mengajar ialah ataupun sebagai bahan bantu mengajar ialah bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui media seperti teks, grafik, animasi, simulasi, audio dan video. Menurut Putra pada tahun 2018. Seterusnya, frasa kedua, guru pelatih pendidikan khas. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka 2010, guru bermaksud pengajar, pendidik ataupun pengasuh. Manakala menurut Khairul Anwar Abu Bakar 2014, guru pelatih bermaksud bakal guru yang diwajibkan menjalani latihan mengajar untuk tujuan mendedahkan mereka tentang tugas, tanggungjawab dan peranan seorang guru di sekolah. Dalam kajian ini, guru pelatih semester 7 pendidikan khas yang telah pun menjalani latihan amalan profesional iaitu praktikum di sekolah merupakan subjek kajian bagi kajian ini. Baik, seterusnya tengok pula kepada teori dan model kajian. Untuk teori dan model kajian, saya ambil teori konstruktivisme sosial oleh Lev Vygotsky yang mana menekankan ilmu pengetahuan dibina berdasarkan kepada interaksi sosial, alat budaya dan aktiviti yang membentuk pembinaan dan pembelajaran individu. Misalnya, beliau mencadangkan konsep tentang pembinaan zon perkembangan proksimal di mana kanak-kanak boleh menyelesaikan masalah dengan bantuan orang dewasa, rakan ataupun guru melalui kaedah scaffolding. Seterusnya, menurut Shang 2012, teori konstruktivisme Lev Vygotsky memfokuskan empat konsep utama yang terdiri dari Zone of Proximal Development ataupun ZPD, scaffolding serta bahasa dan pemikiran. Teori Vygotsky didasari tiga idea utama iaitu pengetahuan berkembang pada saat adanya konflik antara pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru, pengetahuan berkembang kesan dari interaksi sosial, dan guru berperanan sebagai moderator dan fasilitator pembelajaran murid. Seterusnya, untuk dapatan kajian yang pertama menerusi Muhammad Zul Azizi pada tahun 2020 menunjukkan guru-guru perlu proaktif dan progresif dalam menentukan teknik pengajaran, terutama sekali apabila melibatkan aktiviti pembelajaran di luar bilik belajar. Yang kedua, dapatan kajian Hanifah Mahad et al. 2020 menunjukkan pelajar mempunyai tahap yang sederhana bagi penggunaan elemen BBM multimedia, tahap tinggi bagi penerimaan pelajar terhadap reka bentuk BBM multimedia, dan tahap tinggi terhadap keberkesanan penggunaan BBM multimedia. Dan yang ketiga, hasil dapatan kajian Siti Aminah dan Fazlinda pada tahun 2018 menunjukkan tahap penggunaan ABBM ataupun alat bahan bantu mengajar berasaskan multimedia dalam kalangan guru berada pada tahap sederhana. Manakala persepsi guru terhadap kepentingan penggunaan ABBM berasaskan multimedia dalam PDPC adalah tinggi. Oleh yang demikian, penggunaan ABBM berasaskan multimedia dalam PDPC adalah disebabkan oleh pelbagai faktor seperti pengetahuan, kemahiran dan sikap yang tinggi terhadap penggunaan alat bahan bantu mengajar ataupun ABBM berasaskan multimedia.
Seterusnya, kita tengok pula kepada kerangka konseptual. Okay. Pengkaji ingin melihat tahap penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar. Tengok berdasarkan gambar ajar tersebut, sebagai bahan bantu mengajar tentang guru pelatih pendidikan khas. Dalam kerangka konseptual ini menunjukkan input, proses dan output. Input bagi kerangka konseptual ini ialah guru pendidikan khas, manakala output ialah penggunaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Seterusnya, proses bagi kerangka konseptual kajian ini ialah melibatkan jenis-jenis multimedia sebagai bahan bantu mengajar dan tahap penguasaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian saya ini adalah kajian tinjauan. Menurut Benz BC pada tahun 2009, kajian tinjauan ialah reka bentuk kajian di mana pengkaji menggunakan soal sidik yang berskala Likert 4 kategori untuk mendapatkan data daripada responden. Baik, seterusnya yang kedua, pengumpulan data pengumpulan data responden diperolehi melalui kaedah Google Form. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada persampelan. Okey. Terdiri daripada siswa guru IPG KIK Pendidikan Khas Ambilan Jun 2019. Di mana melibatkan 30 orang responden. Dan responden tersebut ialah siswa guru yang telah menjalani praktikum secara PDPR. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada instrumen kajian. Yang mana soal selidik ini terdiri daripada dua konstruk, konstruk A dan konstruk B. Konstruk A adalah konstruk jenis-jenis multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Manakala konstruk B adalah tahap penguasaan multimedia sebagai bahan bantu mengajar dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas. Soal selidik dah dilampirkan dalam lampiran A dalam penulisan yang lalu, dan skala Likert 4 mata yang digunakan adalah mula daripada sangat tidak mahir yang diwakili oleh skor 1 sehingga sangat mahir yang diwakili oleh skor 4. Baik, seterusnya kita tengok kepada kesahan. Menurut Chua Yan Piao pada tahun 2014, kesahan dalam penyelidikan kuantitatif dapat didefinisikan sebagai nilai kolerasi di antara pengukuran dan nilai sebenar sesuatu variabel. Jika pengukuran yang dibuat tepat pada nilai sebenar sesuatu variabel, nilai kolerasinya adalah tinggi dan penyelidikan tersebut mempunyai kesahan yang tinggi. Oleh yang demikian, pendefinisian pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kajian haruslah dibuat secara tepat dan jelas bagi menjamin kesahan yang tinggi dalam penyelidikan kuantitatif. Justru itu, kesahan bagi soal selidik yang disediakan ini telah pun disemak dan disahkan oleh seorang pensyarah Jabatan Pendidikan Khas iaitu Encik Muhammad Sabiruddin bin Muhammad Yusof. Seterusnya, kita tengok pula kepada kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan merupakan darjah yang menunjukkan pengukuran yang dijalankan adalah bebas daripada sebarang kesilapan dan seterusnya menghasilkan keputusan yang konsisten menurut Zygmunt pada tahun 2003. Dalam erti kata lain, kebolehpercayaan instrumen kajian merujuk kepada kestabilan dan ketekalan dalam soal selidik Lucy Creswell pada tahun 2012. Jadi kebolehpercayaan sesuatu instrumen dapat diperolehi daripada kajian rintis yang akan dijalankan. Seterusnya, kajian rintis. Kita pergi kepada kajian rintis. Kajian awal ataupun kajian rintis boleh didefinisikan sebagai kajian secara kecil-kecilan dijalankan sebelum kajian sebenar dijalankan. Menurut Chua pada tahun 2011.
dalam kajian rintis yang dijalankan oleh pengaji, borang soal sidik telah diberi kepada 14 orang responden untuk mengenal pasti soalan yang disenaraikan dapat difahami oleh orang lain. 14 orang responden untuk kajian rintis ini adalah dalam kalangan guru pelatih pendidikan khas PISMP Ambilan Jun 2020. Salah satu sebab kajian rintis ini perlu dijalankan ialah untuk dan kerana pengkaji membangunkan instrumen merujuk kepada keperluan dan persoalan kajian yang akan dijalankan. Seterusnya, kita tengok pula kepada prosedur pengumpulan data. Yang mana proses pengumpulan data melibatkan beberapa prosedur iaitu pengkaji telah mengedarkan borang soal sidik kepada responden dengan menggunakan laman sesawang. Pengkaji itu saya telah berkongsi pautan ataupun Universal Resource Locator ataupun lebih dikenali sebagai URL. Dengan kata lain, link lah. URL bagi borang soal selidik yang telah disediakan. Borang soal selidik akan dipaparkan dan sampel kajian dikehendaki untuk menjawab soalan bagi setiap bahagian yang disediakan. Soal selidik diedarkan secara atas talian menggunakan Google Form. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada prosedur penganalisian data. Kajian ini menggunakan perisian Microsoft Excel 2010 dan perisian Statistical Package for the Social Sciences ataupun SPSS versi 26.0 untuk menganalisis dapatan yang dikumpul melalui soal selidik. Dapatan yang dikumpul kemudian dianalisis dalam bentuk kekerapan, min dan peratus serta dianalisis secara deskriptif. Baik, sekian. Itu sahaja pembentangan daripada saya berkenaan dengan cadangan kajian yang saya akan jalankan. Sekian, itu sahaja. Terima kasih semua.